call is now being recorded. Jauh pulau dari Melaka pergi haji ke kota Mekah dengan bismillah pembuka bicara, moga pembentakan ini mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Mio. Hari ini kumpulan saya akan membincangkan mengenai tugasan 3 iaitu keperluan sejarah Malaysia dinilai semula. Baik, ahli kumpulan saya adalah terdiri daripada yang pertamanya diri saya sendiri iaitu Atirah binti Muhammad Azri, ahli kedua Rabiatul Adawiyah binti Roslam dan ahli ketiga adalah Nur Amalina Hashikin binti Muhammad Yunus. Baik, antara isi kandungan pembentangan yang akan kami bincangkan adalah yang pertama, penggunaan mitos dan legenda, kedua, penulisan dipengaruhi oleh budaya barat, ketiga, penulisan bersifat Eurocentrik, keempat, penulisan bersifat topikal, kelima, kesedaran semangat nasionalisme dan yang terakhir adalah kesediaan rujukan bahan sejarah. Pertama sekali kita lihat kepada keperluan sejarah dinilai semula yang pertama. Okay. Isi yang pertama adalah kerana penulisan sejarah Melayu mempunyai penggunaan mitos dan legenda. Mitos dan legenda sememangnya membawa bercanggahan fakta di dalam penulisan sejarah, terutamanya apabila terdapat unsur yang dianggap tidak logik dan rekaan berlebih-lebihan. Merujuk kepada konsep mitos dan legenda itu sendiri, kita boleh lihat terdapatnya unsur cerita yang ataupun rekaan yang berlebih-lebihan. Sebagai contoh, menurut kamus sebagai contoh yang pertamanya, konsep mitos ini menurut Kamus Dewan edisi keempat 2006, mitos membawa maksud cerita zaman dahulu yang dianggap benar, terutamanya yang mengandungi unsur-unsur, konsep ataupun kepercayaan tentang sejarah awal kejadian sesuatu suku bangsa ataupun kejadian-kejadian alam. Bagi legenda pula, legenda definisikan sebagai cerita yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah dan dikaitkan dengan kewibawaan seorang tokoh. Okay. Menurut Profesor Kukai Kim dan Profesor Zainal Abidin Wahid berpendapat bahawa penggunaan unsur mitos dan legenda ini adalah sebagai salah satu kaedah untuk mengkritik raja dan membina kuasa ketuhanan. Okey, di sini saya sertakan dua penggunaan mitos dan legenda. Yang pertamanya mengkritik raja dan yang keduanya adalah membina kuasa ketuhanan. Baik, bagi kaedah mengkritik raja, kita lihat kepada contoh mitos. Baik, contoh mitos yang berfungsi sebagai kritikan ini dapat dilihat dalam kisah peminangan Puteri Gunung Ledang oleh Sultan Mahmud Shah. Okey, kita sedia maklum bahawa Puteri Gunung Ledang telah meletakkan syarat-syarat yang sukar untuk dijadikan sebagai hantaran bagi meminang dirinya. Kesemua syarat-syarat tersebut dianggap kesemua syarat-syarat tersebut sanggup dipatuhi oleh baginda iaitu Sultan Mahmud Shah walaupun berat. Namun begitu, apabila terdapatnya syarat yang melibatkan nyawa anaknya baginda tidak sanggup untuk melakukannya. Okey, dalam kisah ini jelas membuktikan bahawa baginda adalah seorang yang oportunis menurut Yusuf Iskandar. Hal ini adalah kerana baginda sanggup membiarkan rakyat terkorban dan menderita asalkan kemahuan baginda tercapai. Namun apabila syarat itu berkait dengan ahli keluarganya dan anaknya, maka baginda melupakan kemahuan baginda yang tinggi itu. Okey. Bagi legenda pula, dalam melihat kaedah penggunaan legenda sebagai membina kuasa ketuhanan, kita boleh lihat dalam legenda kisah Tok Senik di Beserah iaitu yang merupakan seorang pemimpin agama yang telah bertindak untuk membuka sebuah pekan berserah setelah merantau dari satu tempat ke satu tempat yang lain di utara semenanjung Tanah Melayu menurut Arifin Said 1996. Okay. Salah satu sebab mitos ditulis adalah bagi menurut permintaan seseorang pemerintah bagi memperlihatkan kewibawaan. Okey, sebagai contoh, mitos itu dijadikan sebagai satu alat untuk mengangkat martabat ataupun untuk meninggikan darjah pemerintah tersebut. Contohnya kita boleh ambil kisah daripada kisah Raja Suran. Okey, Raja Suran ini adalah merupakan keturunan keturunan Iskandar Zulkarnain yang dikatakan telah masuk ke dalam laut, dan dalam pengembaraan tersebut baginda telah berjumpa sebuah kaum iaitu kaum Bersam. Kaum di negeri Bersam ini adalah terdiri daripada orang kafir dan juga orang Islam. Raja Suram ni kemudiannya dikabarkan telah berkahwin dengan puteri kerajaan tersebut iaitu Puteri Bahtabul Bahri dan dikurniakan 3 orang putera. Okay, kemudian Raja Suram ini telah menemui Raja Jin iaitu Asmawiyah Peri untuk meminta supaya dibuatkan 3 buah mahkota untuk puteranya.
Okey, mahkota ini adalah menjadi satu lambang kebesaran dan keturunan Iskandar Zulkarnain. Setelah itu, Raja Suran ini keluar dari laut dan menuju ke udara dengan menunggang seekor kuda terbang yang bernama Faras al-Bahri. Okey, unsur mitos yang boleh kita lihat dengan jelas di sini adalah yang pertamanya, Raja Suram ini menyelam ke dalam laut, kemudian berjumpa dengan seorang puteri dan dilahirkan 3 orang anak. Kemudian Raja Suran telah menemui Raja Jin iaitu Asmawayah Peri. Kemudian unsur mitos yang ketiga, Raja Suran menunggang seekor kuda terbang yang bernama Faras Bahri. Tiga aspek ini adalah merupakan unsur mitos yang telah digunakan bagi memperlihatkan kebesaran ataupun keagungan Raja Suran itulah, untuk menunjukkan bahawa Raja Suran ni benar-benar disanjungi. Okay. Seterusnya, sebagai contoh yang lain, kisah yang terkandung dalam Suratul Salatin iaitu Maharaja Shina yang juga disebut sebagai Tuanku Seri Kopiah yang telah terkena penyakit gatal kulit ke atas seluruh tubuhnya lalu menjadi kedal. Okey. Okey, keperluan sejarah dinilai semula dari aspek yang kedua adalah kerana penulisan tersebut mempunyai pengaruh daripada budaya barat. Okey, pertamanya, sejarah di alam Melayu menyaksikan bagaimana daerah tersebut pernah menerima campur tangan daripada pengaruh luar. Kehadiran penjajah barat ini, khususnya pihak kolonial British di tanah Melayu, dikatakan memberi kesan yang signifikan terhadap perkembangan politik, ekonomi serta sosial masyarakatnya. Okey, aspek yang saya nak tekankan adalah kita lihat kepada aspek pendidikan. Okey. Sebagai contoh, penjajah barat telah melaksanakan sistem pendidikan vernacular yang berteraskan pengenalan jati diri dan identiti kaum bagi menggantikan sistem pendidikan Islam. Okay. Menurut Al-Attas, teras dalam sistem pendidikan vernacular amatlah bertentangan dengan sistem pendidikan Islam, yang mana sistem pendidikan Islam ini mengenepikan semua soal perbezaan kaum dan bertunjangan kepada pegangan terhadap tauhid. Okay. Apabila terdapatnya pelaksanaan sistem pendidikan vernacular ini, jelas memperlihatkan bahawa orang barat ini ingin meminggirkan semangat dan tradisi Islam apabila mata pelajaran yang sebelumnya dianggap penting dalam sistem pendidikan Islam telah dimasukkan. Sebagai contoh, kita boleh lihat umpamanya yang ketara adalah dalam pengamatan Awang Had Saleh tentang laporan Jemaah Pendidikan yang diketuai oleh R.O. Winstead. Okey, dalam cadangan ini terdapatnya pemansuhan pengajian Al-Quran di sekolah-sekolah Melayu. Dalam perkara ini kita boleh lihatlah bahawa pendatang barat itu mula terdapatnya pengaruh dalam penulisan disebabkan pendatang barat ini membawa satu pemikiran untuk meminggirkan kepentingan Islam melalui pelaksanaan dasar-dasar yang bersifatkan di-Islamization, iaitu ataupun kita kenal sebagai dinyah Islamkan lah. Okay. Yang kedua, penulisan sejarah negara juga terdiri daripada para penulis barat, maka memang tidak dinafikan sekiranya terdapat unsur yang dipengaruhi oleh budaya barat dalam penulisan, misalnya dari aspek tradisi, budaya dan nilai. Okay, buktinya kita boleh lihat kepada penulisan Frank Senthenham iaitu dalam buku British Malaya. Okey, orang barat ini akan mengambil kesempatan untuk mengangkat martabat mereka dalam penulisan. Jadinya aspek tradisi, budaya dan nilai ini akan diketepikan oleh orang barat ni dalam hasil penulisannya. Sebagai contoh, dalam karya Frank Senthenham ni 1907 iaitu dalam buku British Malaya, Frank Senthenham ni lebih menekankan cara dirinya mentadbir pentadbiran kolonial sebagai seorang gubernur NNMD pada ketika itu, di samping membincangkan mengenai isu-isu ataupun membincangkan mengenai tradisi-tradisi ataupun situasi orang masyarakat pada ketika itu. Okay? Jadinya macam dia lebih tekankan kepada untuk meninggikan martabat dia, di samping menceritakan mengenai kehidupan orang masyarakat pada ketika itu. Jadinya di situ akan berlakunya kerugian lah, sebab bila berlakunya
peristiwa yang sebegitu, kita boleh nilai sejarah orang-orang masyarakat, sosial masyarakat semasa itulah. Jadinya bila dia tak aplikasikan kisah ni dalam penulisan, jadinya kita tak dapat nak ambil input daripada yang ini lah. Okay. Yang ketiga, warisan kebudayaan inilah yang telah menghalang penulis barat daripada mengimplementasikan elemen-elemen dan nilai peradaban masyarakat Tanah Melayu dalam penulisan. Okey, oleh itu para pengkaji perlulah menilai semula karya-karya sejarah Melayu ini untuk memastikan bahawa tahap kebolehpercayaan maklumat yang disampaikan. Tadi saya dah terangkan dua, iaitu terdapatnya penggunaan mitos dan legenda, dan yang kedua penulisan dipengaruhi oleh budaya barat. Seterusnya saya akan serahkan kepada Rabiatul Adawiyah. Baiklah, terima kasih Saudari Atira atas pembentangan itu tadi. Jadi, saya Rabiatul Adawiyah akan meneruskan pula pembentangan mengenai mengapa keperluan persejarahan Malaysia dinilai semula. Baiklah, isi yang ketiga adalah mengenai penulisan sejarah yang berunsur sentrik barat. Mengapa? Jadi penulisan berunsurkan sentrik barat ini banyak memaparkan mengenai sumbangan positif pihak British, pihak barat kepada masyarakat Malaysia. Mereka yang menjajah tanah Melayu pada ketika itu merupakan pegawai-pegawai British dan para pentadbir yang berkuasa intelektual. Jadi mereka ini menganggap bahawa mereka bertanggungjawab dalam membawa ketamadunan kepada rakyat Tanah Melayu pada ketika itu. Oleh itu, penulisan sejarah yang dihasilkan banyak menggunakan falsafah atau prinsip barat yang sengaja merendahkan ketepatan sejarah tradisional. Malah Siti Mahani Majid juga pada 2016 mengatakan bahawa pengaruh pemikiran Eurocentric ini mendorong penciptaan imej yang negatif tentang penduduk pribumi. Jadi tidak dapat disangkal bahawa penulisan sejarah ini berunsurkan sentrik barat kerana apa? Mereka beranggap bahawa merekalah yang paling bertamadun dan mereka merasakan itu adalah tanggungjawab mereka untuk mendidik rakyat Tanah Melayu itu menjadi mencapai taraf sosial seperti masyarakat barat. Jadi antara contoh karya yang bersifat sentrik barat ialah British Malaya, iaitu karya dari Frank Swettenham yang banyak menceritakan mengenai kejayaan pihak British di Tanah Melayu. Jadi jika dibandingkan penulisan sejarah tradisional ini, jika dibandingkan penulisan sentrik barat dengan penulisan sejarah tradisional, penulisan sejarah tradisional banyak mementingkan keharmonian dan pelajaran kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan penulis barat ingin menulis dan mencatatkan sesuatu peristiwa mengikut sumber sejarah yang sahih kerana orang barat telah dididik dengan norma tradisi barat yang menghalang mereka menaruh penghargaan kepada pengarang tempatan. Jadi atas sebab itu, oleh itu menjadi satu keperluan untuk pensejarahan Malaysia dinilai semula agar dapat disesuaikan dengan pemikiran masyarakat tempatan dan tiada lagi penulisan sejarah yang bersifat bias. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada isi yang keempat, iaitu penulisan sejarah barat yang bersifat topikal.
Penulisan sejarah barat hanya menyentuh sesuatu tempoh atau sesuatu kawasan tertentu yang berkepentingan kepada kerajaan kolonial. Jadi ketika penjajahan British di Tanah Melayu, kebanyakan hasil tulisan berbentuk laporan rasmi atau penulisan yang mempunyai tujuan rasmi. Teks sejarah yang dihasilkan biasanya terlalu berat sebelah kepada pihak kerajaan, yakni pihak British. Contohnya, peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh tempatan pada zaman itu digelar sebagai pemberontak. Walhal dalam konteks sejarah tempatan, tokoh-tokoh tempatan yang dilabel sebagai pemberontak itu seperti Tok Janggut di Kelantan ialah seorang pejuang pada mata masyarakat tempatan. Jadi penulisan barat tentangnya seperti catatan dan laporan mencatatkan bahawa Tok Janggut sebagai pemberontak ialah pandangan masyarakat tempatan tentang Tok Janggut tidak diambil kira. Maknanya di sini pandangan masyarakat tempatan dengan pandangan kerajaan yakni pihak British pada ketika itu adalah bertentangan. Jadi ianya menjadi sangat penting, satu kepentingan bagi persejarahan Malaysia dinilai semula agar dapat membentuk perspektif yang berbeza, perspektif persejarahan Malaysia yang berbeza. Jadi bila Tok Janggut itu dinilai sebagai dianggap sebagai pemberontak pada pihak kerajaan, tetapi sebenarnya apabila kita nilai semula sejarah tersebut, maka perjuangan Tok Janggut ini dapat dibangkitkan semula apabila adanya penilaian semula pada sejarawan tempatan. Baiklah, seterusnya Pohon semalu tumbuh melata, tumbuh di bawah pohon sena. Orang yang cantik, Betah berkata, dipersilakan pula Saudari Amalina. Sekian, itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalina Hashikin binti Muhammad Ilyas. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan mengenai keperluan sejarah Malaysia dinilai semula berdasarkan faktor kesedaran semangat nasionalisme. Baik, kita lihat melalui perkara pertama yang seperti kita tahu bahawa penulisan sejarah di awal kemunculannya banyak didasari dengan mengagung-agungkan kehebatan penjajah barat. Hal ini kerana usaha British dalam mendakyah rakyat tempatan mengenai kebaikan penjajahan telah berjaya. Seterusnya kita lihat, setelah kemunculan penulisan sejarah oleh pejuang-pejuang tempatan, akhirnya telah berjaya menyalakan semangat nasionalisme bukan sahaja terhadap pejuang tanah air, bahkan terhadap rakyat Malaysia sendiri. Yang semangat nasionalisme ini lebih memfokuskan mengenai semangat cinta akan negara dan bangsa. Penulisan sejarah oleh pejuang-pejuang tempatan ini telah berjaya mengagung-agungkan perjuangan tokoh-tokoh tempatan yang telah bangkit menentang penjajah di Tanah Melayu, misalnya British. Secara ringkasnya, pengisian penulisan sejarah ini mengetengahkan pejuang tempatan sebagai wiranegara yang berjaya memerdekakan negara daripada cengkaman penjajahan. Seterusnya, penulisan sejarah oleh pejuang-pejuang tempatan ini mula melihat tafsiran daripada kacamata tempatan yang dianggap sebagai keutamaan dalam penulisan sejarah. Antara tokoh yang penting dalam menyalakan semangat kesedaran semangat nasionalisme ini kepada masyarakat, itu yang pertama iaitu Ibrahim Yaakob. Okay, mari kita lihat sumbangannya. Ibrahim Yaakob telah berjaya mengangkat konsep Melayu Raya melalui bukunya iaitu Melihat Tanah Air. Beliau dengan jelas mengemukakan kritikan terhadap sikap golongan
elit Melayu yang tidak mahu mengikuti perkembangan dan tidak mengambil kira tentang perasaan masyarakat Melayu yang lain. Pada ketika itu, penulisan sejarah telah berjaya mengambil kira aspek luar daripada kemampuan istana dengan memasukkan aspek penting seperti ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita lihat pula tokoh yang kedua iaitu Abdul Hadi Hassan. Beliau merupakan seorang pejuang kebangsaan yang berperanan dalam menyalakan semangat cinta akan negara di kalangan penutur dan belajar di maktab perguruan Sultan Idris. Hasil tulisan beliau akhirnya berjaya diterbitkan dan menjadi salah satu buku teks kegunaan sekolah Melayu suatu ketika dahulu. Jadi dapat saya simpulkan bahawa sejarah Melayu perlu dinilai semula berdasarkan kesedaran semangat nasionalisme yang utuh di kalangan masyarakat tempatan sendiri yang akhirnya mula sedar bahawa dakwah yang dibawakan British itu merupakan satu agenda semata-mata demi kepentingan mereka sendiri. Baiklah, seterusnya kita lihat faktor kedua iaitu kesediaan rujukan bahan sejarah. Pertama, penulis sejarah negara sering terpengaruh dengan persekitaran barat yang lebih mudah dilihat daripada pelbagai aspek. Hal ini kita dapat lihat kerana sewaktu dijajah, pihak British misalnya amat maju dalam pelbagai aspek sehingga menenggelamkan masyarakat tempatan sendiri. Persekitaran yang maju itu sedikit sebanyak telah mempengaruhi mutu penulisan sejarah negara kita. Seterusnya, segala aktiviti atau apa-apa sahaja yang dilakukan oleh mereka akan dicatat dalam bentuk rekod sehingga menyebabkan rekod mengenai penjajahan barat amat banyak dan mudah diperoleh bahkan untuk dikaji pada masa kini. Berbeza dengan sumber tempatan yang amat terhad, bahkan mutunya juga agak dan bahkan mutunya juga diragui. Seharusnya kita akui pada sehingga hari kita harus akui bahawa penulisan sejarah secara menyeluruh dan lengkap masih belum wujud kerana penulisan sejarah negara kita bersifat topikal iaitu hanya menyentuh mengenai latar masa yang tertentu dan latar kawasan yang tertentu semata-mata. Faktor inilah yang mendorong kepada masalah kekurangan atau kekangan rujukan bahan sejarah di negara kita. Namun, sejarawan Asia Tenggara mula memperbesar skop penulisan sejarah pada peringkat pasca Perang Dunia Kedua. Pada ketika ini, penambahan pelbagai bentuk penulisan sejarah yang turut diajarkan di sekolah Melayu ditambah. Misalnya pada hari ini kita dapat lihat pembinaan arsip negara yang menempatkan pelbagai bahan-bahan bersejarah boleh kita peroleh dengan mudah. Bahkan kita boleh mencari bahan sejarah melalui rangkaian internet yang boleh diakses di mana-mana. Sehingga kini, faktor perubahan masyarakat, ekonomi, politik dan sosial telah berjaya menyumbang kepada penulisan sejarah yang pelbagai dan mudah diakses oleh pelbagai generasi. Oleh yang demikian, dapat saya simpulkan bahawa pada hari ini kita telah berjaya mewujudkan satu sumber rujukan bahan sejarah yang boleh dikatakan lengkap. Oleh yang demikian, isu keperluan sejarah dinilai semula ini perlu dipertimbangkan dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebentar tadi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi Tuhan jadi kenangan. Terima kasih.